Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Izzu Yusof dan juga Nurul Hidayat Umul. Lama kita tak bersiaran Izzu kan? itulah lama-lama tapi selalu juga jumpa kat office kan. Gitulah adat kita bekerja kan? Biasalah, kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang berpisah, kadang-kadang bertemu. Gitulah. Okey, dan hari ni hari Jumaat dan Izzu pun telah maklumkan tadi hari Jumaat ni sinonim dengan hari yang agak bersantai-santai. Minda kita pun dah lebih kepada nak bercuti sebenarnya. Sebenarnya dah merancang nak mana lah esok kan. Dah hujung tahun ni, nak berjalan bawa keluarga. Dan yang pastinya ketika ni cuaca pun memainkan peranan penting. Betul. Dan apa pun perbelanjaan tu yang dilakukan perlulah berpada-pada, kenalah utamakan yang penting dahulu. Kalau tengok nak gaji lambat lagi ni. Hari ni baru 17, nak gaji 25 dah lambat lagi ni. Orang kata-kata nak bercuti ke, nak ke mana-mana pun biarlah. Sebab mungkin kalau ketika ini kan dalam keadaan ekonomi ketika ini, apa pun kita menggalakkan percutian dilaksanakan di dalam negara untuk membantu menaikkan balik ekonomi kita, kelangsungan ekonomi. Kalau boleh tu tak naklah adanya aliran tu keluar. Itu kita nak cuba mengurangkan sebaik mungkin. Okey, nak bercakap mengenai keceriaan pada hari Jumaat kan. Sentiasa hari Jumaat disinonimkan dengan hari untuk pahala bersedekah lebih berlipat ganda. Dan ketika ini kalau nak bersedekah, kalau tak mampu, senyuman pun ataupun memberikan yang terbaik, memudahkan urusan orang tu pun dah kira sedekah juga Izzu sebenarnya. Betul. Saya memudahkan urusan Nurul memudahkan urusan saya. Sudah dapat pahala masing-masing. Ya, dan seterusnya. Okey, seterusnya kita ada satu portal di bernama.com, boleh kita kongsi kepada anda, di mana pada semalam kita tahu sekarang ni Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof ketika ini membuat lawatan ke negara China untuk mengadakan pertemuan dua hala antara dua negara tersebut, Malaysia dan juga China. Dan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan lagi ekspor kelapa sawit kita ke negara China, yang mana kita jangkakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun ini sahaja, pada tahun lepas sahaja, nilai ekspor minyak sawit Malaysia ke China telah mencecah sehingga 14.86 bilion ringgit Malaysia, yang bersamaan dengan 11.4% daripada jumlah keseluruhan ekspor minyak sawit di seluruh dunia, yang membawa jumlah sebanyak 130.25 bilion. So kalau tengok angka tu 11.4%, merupakan angka yang sangat besar, memandangkan Malaysia merupakan negara pengeluar minyak sawit kedua terbesar ataupun yang utama di dunia selain daripada Indonesia. Dan ini merupakan salah satu usaha yang baik untuk kita meningkatkan lagi ekspor minyak sawit ke luar negara. Kita tahu ada beberapa negara yang menyekat kita punya ekspor minyak sawit, tetapi itu bukan penghalang untuk kita lebih cakna, lebih agresif dan juga lebih kreatif untuk mencari pasaran baru di antarabangsa. Dan kita tahu juga China bukan saja meminta minyak sawit, tetapi mereka juga minta produk-produk yang lain, sebab minyak sawit ni banyak khasiat dia, antaranya seperti vitamin E. Dan mereka juga minta dimasukkan beberapa produk lain yang boleh kita bawa masuk yang mengandungi vitamin E. Dan minyak sawit juga kan, mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak khasiat minyak sawit. Dan kalau boleh pagi tu, kalau orang kata suplemen terbaik ataupun makanan tambahan terbaik adalah makanan alami sebaik mungkin iaitu daripada minyak sawit, iaitu kelapa darah. Dan di mana khasiatnya yang tak dapat dinafikan lagi adalah mengurangkan kadar kolesterol, mengurangkan kadar inflamasi ataupun keradangan, dan juga mengurangkan kandungan tekanan darah yang tinggi. Ianya tak dapat dinafikan, di mana khasiat alam semula jadi itu sememangnya baik untuk kesihatan manusia. Dan sebenarnya langkah yang dilakukan China bersama dengan negara ini merupakan satu langkah yang tepat, khasnya untuk memajukan kembali ekonomi negara, dan sebaik mungkin kita majukan ekonomi di Asia terlebih dahulu. Apatah lagi banyak sekatan-sekatan yang diterima ketika ini, ianya sedikit sebanyak dilihat tidak mematahkan semangat dan tidak menghalang untuk pertumbuhan industri minyak sawit negara. Betul, sama-sama kita kembalikan kauman ataupun taringan singa harimau Malaya kita. Dulu kita pernah berada di puncak dunia. Itu tidak menghalang untuk kita kembali sekali lagi menjadi jaguh dunia, jaguh harimau Malaya di mata dunia. Betul, orang kata apa, benda baik buat apa simpan. So harimau sama-sama kita naikkan. Okey, sebelum kita berehat, kita ada satu ramalan cuaca yang boleh kita kongsi kepada anda. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu ramalan cuaca sebelum kita rakas tugas dari Bilik Berita. Saksikan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Halina Pahlavi. Kita mulakan dengan laporan berikut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Vietnam Van Thuong dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC 2023. Pertemuan dua hala Perdana Menteri dengan Van adalah atas permintaan Hanoi, manakala dengan Boluarte adalah atas permintaan Malaysia. Vietnam adalah rakan dagang ke-12 terbesar Malaysia di dunia serta keempat negara dalam blok ASEAN selepas Singapura, Indonesia dan Thailand. Pada 2022, nilai dagangan kedua-dua negara terus meningkat sebanyak 16.4% kepada 19.44 bilion dolar Amerika berbanding 16.7 bilion dolar Amerika pada 2021. Dari segi pelaburan, Malaysia adalah pelabur ke-10 terbesar Vietnam selepas Singapura dan Thailand. Dalam pada itu, nilai dagangan antara Malaysia dan Peru dari Januari hingga Jun 2023 dicatat sebanyak 168.45 juta dolar Amerika bersamaan 751.77 juta ringgit, meningkat 12.8% berbanding 155.97 juta dolar Amerika ataupun 666.44 juta ringgit bagi tempoh sama pada 2022. Amerika Syarikat akan menyerahkan penganjuran sidang kemuncak ketua-ketua pegawai eksekutif Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kepada Peru pada 2024. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menghadiri Majlis Makan Malam Pemimpin Ekonomi APEC yang dihoskan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. APEC mempunyai hampir 3 bilion penduduk, 62% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dunia dan 48% daripada perdagangan dunia pada 2021. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Vietnam Van Thuong bersetuju meningkatkan kerjasama bagi menangani aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan Malaysia. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan isu Laut Cina Selatan dan bersetuju mematuhi sepenuhnya deklarasi tata laku pihak berkepentingan serta menggesa diwujudkan kod tata laku di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu selepas mengadakan pertemuan dua hala dengan VAD di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC semalam. Beliau turut mengulangi jemputan kepada Presiden Vietnam untuk mengadakan lawatan negara ke Malaysia pada 2024. Datuk Seri Anwar berkata mereka turut membincangkan kaedah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama antara Malaysia dan Vietnam. Vietnam juga meminta Malaysia memudahkan kemasukan produk halal dari negara itu dan menjalin kerjasama dalam pensijilan halal. Hanoi turut mengucapkan terima kasih kepada negara kerana telah melatih para pegawainya di bawah program kerjasama teknikal Malaysia. Kedua-dua pemimpin mengesahkan kesatuan dalam ASEAN dan mengulangi sokongan terhadap Laos sebagai pengerusi ASEAN pada 2024. Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara meminta Malaysia akan mempertimbangkan pembukaan sebuah pejabat di Peru untuk membantu memudah cara pensijilan halal bagi produk Peru, memandangkan pensijilan halal Malaysia diiktirafи seluruh dunia. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata Boluarte telah menjemputnya melawat Peru tahun hadapan sempena kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2024 yang akan dipengerusikan Peru. Presiden Peru itu turut mempelawa perniagaan Malaysia untuk melawat dan melabur di Peru. Datuk Seri Anwar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berkuasa Peru kerana menyelamatkan dan membantu 43 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan eksploitasi buruh di Peru baru-baru ini. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mengulangi komitmen untuk terus melatih pegawai Peru di bawah program kerjasama teknikal Malaysia dan saling belajar daripada kepakaran masing-masing. Mengenai permintaan Peru untuk mewujudkan status perkongsian pembangunan dengan ASEAN, beliau berkata Malaysia pada dasarnya menyokong usaha itu. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan aspek pemerkasaan wanita dan perubahan iklim.
Pindaan terhadap Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 atau Akta 298 dan beberapa tindakan utama sedang dikaji dalam usaha bagi memastikan aspek keselamatan negara terus dipertingkat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, cadangan pindaan itu berikutan Akta 298 belum pernah dipinda sejak diwujudkan pada 1959 dan dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan semasa. Kadar hukuman bagi pesalah laku mengikut akta lama ini sudah tidak lagi relevan. Kita juga akan memasukkan elemen sasaran penting dalam akta ini. Ini semua dalam peringkat perbincangan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Anugerah Penarafan Bintang Sasaran Penting 2023 yang turut dihadiri Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Ruji Ubi. Saifuddin berkata kajian mengenai pindaan akta tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun lepas dan bengkel bagi memperkasa akta itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, tindakan lain yang dilakukan KDN dalam meningkatkan aspek keselamatan negara adalah mengusahakan rang undang-undang baharu berkaitan keselamatan cyber dan agensi tunggal keselamatan yang membabitkan penguatkuasa pelbagai agensi akan dilaksanakan pada suku pertama tahun hadapan. Sekian dari Bilik Berita, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Salam hormat. Baik, terima kasih bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti mana kita tahu, handphone dan juga kita memang berpisah tiada, tetapi kandungan di dalam handphone kita seperti aplikasi media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya memainkan satu pengaruh yang besar dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Betul. Dan ada yang baik, ada yang buruk, dan bagaimana kita menafsirkan ataupun menerima input-input yang kita hadam, yang kita baca hari-hari, itu yang menjadikan kita sama ada manusia yang baik ataupun manusia yang masih mencari jalan. Betul. Sebenarnya itu merupakan satu cabaran yang utama ya, khasnya kepada ibu bapa yang nak mendidik anak. Kalau orang kata zaman dulu-dulu, kalau anak duduk dalam rumah tu selamat, dah tak ke mana-mana. Tetapi zaman sekarang andaiannya mungkin berbeza. Kalau duduk dalam rumah tu, dalam bilik seorang-seorang, perlulah dipantau. Kita tak tahu dia dah sampai ke mana sebenarnya. #luahan ibu. Okay. Itu dia. Hari ini kita nak cakap berkaitan dengan pengaruh konten media sosial. Kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Ada di studio di sebelah kanan sana, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF, iaitu Puan Mediham Hamua. Apa khabar Puan Mediham? Alhamdulillah sihat. Terima kasih ke AKM pada pagi ni. Ya, my pleasure. Okey Puan, kita bercakap mengenai pengaruh konten media sosial terhadap masyarakat. Tak dapat dinafikan lagi, sememangnya ianya sedikit sebanyak membina masyarakat hari ini ya, tanpa kita sedari dan juga tanpa secara langsung. Dan bagi pendapat Puan, bagaimanakah penglibatan digital ini mempengaruhi kesihatan mental kita, dan adakah ianya dilihat sebagai satu kesan yang positif ataupun sebaliknya? Okey, terima kasih. Saya rasa dalam semua perkara innovation ataupun kemajuan teknologi ni dia akan ada pros and cons dia, ada baik dan buruknya. Bagi penglibatan digital dalam social media ni, yang eloknya adalah dia dapat melibatkan lebih ramai daripada masyarakat di dalam bersosial dan berkomunikasi. Contohnya kalau dulu tanpa media sosial, tanpa penglibatan digital, mungkin ada golongan-golongan seperti contohnya OKU yang tidak dapat bersama-sama dalam membincangkan beberapa perkara. Tetapi contohnya saya ada seorang sepupu nama Johari. Beliau sangat aktif dalam WhatsApp, dapat berinteraksi dengan keluarga lagi mudah sekarang sebab adanya social media, adanya WhatsApp. Dan ini adalah satu perkara yang elok sebab lagi ramai orang masuk dalam dunia digital ni, information dan maklumat tentang kesihatan mental, kesihatan semualah ada di dalam tu. Tetapi ada juga impak yang negatif. Contohnya yang saya boleh katakan dan saya boleh highlight di sini adalah perbandingan yang kita buat. Sebab bila kita ada dalam dunia digital ni, kita sekarang lebih terdedah kepada gaya hidup orang lain. Dulu orang memang ada orang kaya, ada VIP, ada orang-orang istana dan kebanyakan. Tetapi kita tak tahu sangat lifestyle mereka. Tapi sekarang bila kita terdedah kepada lifestyle orang lain, mungkin ada sesetengah pihak yang membuat perbandingan. Contohnya lah,
Kalau kita dah simpan gaji dah lama, dah beli kereta yang kita impikan, yang termampu buat kita bangga dengan kereta tu, so shiny, so nice, berkilat, kita parking depan rumah, nak lepak dalam kereta dulu, tak nak keluar lagi. So scroll Instagram, kita tengok ada rakan kita daripada sekolah beli kereta juga, tapi kereta dia lagi mewah, kereta dia lagi gah, tak pasal-pasal, tanpa kita sedar dan tanpa kita nak pun, kepuasan daripada membeli kereta tu jadi berkurangan. So itu boleh affect mental state kita juga. Ada perasaan dengki ke, cemburu ke, ataupun tidak puas hati. So susah kalau kita tidak jaga perasaan daripada melihat apa yang kita terdedah tu, kita tak jaga perspektif kita sendiri. Secondly is, tak tahu ada istilah BM dia ke tidak, tapi FOMO, fear of missing out kan. So bila kita tengok ada trend travel ataupun trend berpasangan, trend sebagaimana macam tu pun, kita ada di antara kita yang mungkin rasa macam left out, macam kita dah umur 30 belum ada boyfriend, ataupun umur 40 belum beli rumah. So benda ni macam terkejar-kejar benda yang tak sepatutnya dikejar, sebab setiap orang ada landasan dia masing-masing kan. Kalau kita tengok golongan remaja yang sekarang ni baru beranjak usia ke-20-an, mereka sangat terikat dengan FOMO ni. So seolah-olah macam kalau aku sampai umur ni aku nak sama macam ni, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Gaji pun kalau kita tengok tawaran kerja yang mereka nak pun lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh market kita. So macam mana kita nak mendidik masyarakat kita? Pengaruh konten media sosial ni sangat besar. So macam mana kita nak mendidik diri kita untuk menjadi masyarakat yang bijaksana, untuk kata okey, kita sekarang tak salah untuk tak mengikuti FOMO ni, ataupun kita terkeluar daripada update-update terkini. So macam mana kita nak mendidik diri kita daripada ada perasaan tu? Soalan yang betul-betul memang patut ditanya lah tu. Sebab bagi saya, kita dalam media sosial, dalam kita kehidupan seharian pun, kita kena macam mana dia macam kena sedar diri, kena aware apa yang kita kongsi, apa yang kita consume. Sebab bila kita tengok kandungan yang boleh affect mental health kita kan, kita ada pilihan untuk tidak lagi melihat ataupun kan, you have a choice, nak mute ke, nak unfollow ke, nak block ke, nak letak phone kat tepi ke, boleh. Tapi kita kena sedar apakah perasaan kita masa tu. Bila kita tengok contohnya lah, kalau yang single di luar sana tu rasa macam kena ada pasangan umur 25 ni, kalau tidak saya gagal. Tak boleh berfikiran macam tu, sebab jodoh tu kan di tangan Tuhan juga kan. So bila kita tengok situasi di mana mereka terkejar-kejar akan perkahwinan dan rumah tangga ni, niat untuk berkahwin tu jadi lain. Dia hanya FOMO, dan itulah sebabnya kita tengok banyak rumah tangga yang tidak berkekalan, sebab bercerai meningkat. Yes, you want the wedding, you want the pictures, you nak Instagram, you nak the dress, you want the cake, semua tu. So jadi niat tu dah terpesong. So bagi saya, untuk menjawab soalan tadi, kita sendiri sebagai individu jangan terikut sangat trend tersebut. Posting kita pun berjaga-jaga jugalah. Adakah kita posting sebab kita memang nak berkongsi, ataupun kita nak orang lain dengki, ataupun lebih pada nak menunjuk-nunjuk in trend kan katanya. Okey, dan Puan, saya tertarik dengan tingkah laku dalam talian berubah kepada respon terhadap woke culture. Woke culture ketika ini kita nampak jelas sekali ada di mana-mana. Ianya umpama satu gelombang dan juga fenomena, dan sering kali dibahaskan, dan ada juga reaksi yang memberikan reaksi yang positif dan juga sebaliknya. Dan mungkin Puan boleh ulas mengenainya. Woke culture ni asal dia bagus, sebab ia membuatkan lagi ramai di antara kita yang lebih cakna, yang lebih tahu tentang isu-isu sosial, pasal kesamarataan hak, tentang feminism, tentang macam-macam lah isu-isu sosial. Tetapi pada masa yang sama, tapi seelok-eloknya bila kita tahu tentang hal ni, masyarakat lebih ada perasaan empati. Kita akan mencegahkan diskriminasi, sexual harassment dan sebagainya. Semua tu, that's a good thing. Tetapi woke culture juga ada impact negatifnya, sebab woke culture ni lah yang terdetiknya cancel culture. Sebab bila kita ada situasi di mana kita tetapkan satu standard, okey, contoh semua orang perlu menjadi seorang feminis, which is fine. Feminism is about kesamarataan hak wanita dan laki-laki. Kita tengok feminis yang mempertahankan hak wanita untuk bekerja, untuk pegang duit sendiri, untuk tak nak anak, ataupun tak nak kahwin, ataupun nak travel sendiri, itu semua okey, very good. Tetapi ada juga golongan wanita yang lebih tradisional perspektif dia atau personality dia. Dia tak nak bekerja, dia tak nak ada kerjaya, dia nak kewangan dia dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada suami. Dia nak duduk rumah, dia nak jaga anak. Itu yang dia mahu. Tak semestinya itu benda yang tak elok. So feminism sepatutnya mengangkat martabat wanita untuk membuat pilihan yang sesuai untuk diri dia sendiri. Tetapi kadang-kadang kita tengok perbualan di media sosial ni,
orang yang lebih traditional in their approach akan kena dengan feminism. Kena kecam lah. Kena kecam. Sebab mungkin kita ni meraihkan kepelbagaian ataupun pendapat masing-masing itu yang terbaik. Itu yang seelok-eloknya. Sebab bila kita ada woke culture ni, masalahnya bila kita tengok orang yang mungkin lain daripada apa yang kita rasa woke, akan ada situasi di mana kita kecam macam you cakap tadi, dan kita terus cancel ataupun kita terus pulau. And this is not good lah. Cancel culture ni is not good sebab kita terus mengadili, kita terus menghukumi tanpa memberi ruang untuk perbincangan yang lebih lanjut. So understanding di antara dua belah pihak ni mungkin akan kurang kalau kita tak tekankan. Jadi kalau kita tengok woke culture ni juga salah satu, bukanlah kata pencetus kepada kata-kata kesat yang dibuat di media sosial, khususnya keyboard warrior ni, tapi juga kalau kita tengok dulu lagi, daripada dulu zaman Facebook dan sebagainya, wujud juga manusia-manusia begini. Tetapi kita sebagai masyarakat yang bijak lah. Apabila kita membaca ataupun melihat satu posting di mana-mana media sosial, macam mana kita nak pastikan bahawa diri kita nak melepaskan ni, tapi kita terpaksa kawal. So macam mana kita nak pastikan apa yang kita rasa tu kita tak ekspresikan di media sosial? Kalau tidak, nanti kita sendiri balik kena kecam. Biasa buat ni? Tak biasa, tapi saya tengoklah. Tempting kan sebenarnya. Bila kita tengok orang tengah banyak bergaduh kat social media ni, kita ada pendapat kita nak letak sekali. Tapi kena fikir apakah impact yang akan yang kita dapat akibat daripadanya kepada diri kita sendiri, dan penting sangat ke pendapat kita tu. Kadang-kadang memang macam you cakap tadi, you nak beluah, tapi bukan kat sini je. Ada kawan-kawan pergi kedai mamak, beluahlah kat situ, ataupun dengan family, ataupun dengan orang di luar alam maya ni. Sebab masalah digital ataupun alam maya ni, pendapat kita tu yang kita letak, let's say kalau Twitter ataupun X kan dia panggil sekarang, ada berapa 240 aksara tu, sikit tu je, dan ia mungkin disalah anggap oleh orang ramai yang tak kenal kita. Kita ni sebenarnya baik ke apa benda ke, tapi satu posting tu boleh buat satu negara ni kecam sebab dia orang salah faham. Dan bila salah faham, dia panggil geng-geng dia to join the bandwagon, semua attack sekali, semua kecam sekali, semua cancel sekali, tak pasal-pasal. Dan hanya kerana kita rasa macam pendapat kita tu penting untuk dikongsi. So gunakan discretion sendiri untuk pilih sama ada pendapat tersebut perlu dikongsi atau tidak, kepada siapa audience kita, adakah perbalahan di media sosial ni something yang worth it untuk kita join sekali. Sebab kebebasan bersuara tidak bermaksud kita bebas untuk atau perlu untuk bersuara sewenang-wenangnya. Ya, jelas sekali teknologi tanpa sepadan ini bukanlah orang kata tiket untuk melepaskan segala-galanya. Kadang-kadang kita ni bukan apa niat nak berkongsikan kegembiraan itu bersama dengan rakan terdekat, tetapi maklumlah ada orang screenshot, salah tafsir, dan mengakibatkan seseorang itu yang bahawa mentalnya tidak begitu cukup kuat, agak terjejas, maka berlakulah depression di situ, anxiety dan juga penyakit-penyakit menjerus kepada keadaan mental yang tidak stabil. Dan bagi pandangan puan apakah yang sepatutnya dilakukan untuk mengurangkan kesan dan juga kesan terhadap yang kita lihat sifatkan satu teknologi ini baik, tetapi kesannya mungkin individu ketika ini tidak cukup kuat untuk menghadapi dan juga menanganinya, dan apakah seharusnya kita lakukan untuk mengurangkan lagi ataupun mengawal bahasa-bahasa kebencian itu daripada terus berleluasa. Dia kalau di CMCF kami amat tekankan kawal selia kendiri, maknanya self regulation. We need to know our limits. Apakah social media ini, cara-cara orang berbahas di social media ni sesuai atau tidak dengan kita. Kalau kita ke tahap yang ia telah membawa kepada efek kepada tekanan mental ataupun rasa depressed ataupun rasa angry, asyik-asyik marah je. Kalau buka social media aja nak marah. So mungkin itu adalah sign bagi kita untuk step back, buat benda-benda perkara-perkara yang tidak menjerumus ke arah social media. So the first step is to know ourselves lah, apa limit kita sebenarnya. Dan pada masa yang sama, kesedaran tentang kesihatan mental ni pun perlu dikuatkan lagi. Masalahnya sekarang kita ada juga selalunya golongan yang muda lah kan, dia self-diagnose. Dia guna quiz dekat Facebook, lepas tu dia kata saya sebenarnya autistic ataupun saya ada anxiety, saya ada depression. Tapi sepatutnya ini dibawa kepada pakar. Jumpa mereka yang boleh diagnose you dengan betul. Kan kalau tidak, you rasa macam saya suka bilik saya kemas, maknanya saya ada ADHD. Tak semestinya. Itu bukan
syarat ataupun elemen kepada ADC banyak lagi kan, kita kena serahkan kepada pakar. Kadang niatnya hanya nak berkongsi tetapi tak sangka pula dikecam. Akhirnya lain, jadilah impak lain, terjejas kesihatan mental. Sebenarnya banyak kita nak kongsikan tetapi apakan daya, dah sampai di saja kesempatan yang kita ada. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Madiah Mahmud, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF, atas perkongsian. Saya kirakan meskipun masa agak pendek tetapi cukup padat dan juga menarik. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bertemankan saya Izzul Yusof dan juga Nurul Hidayah Umul. Dan tadi kita dah bercakap berkaitan dengan pengaruh konten media sosial. Dan sekarang daripada media sosial itu sendiri membawa pengaruh kepada integriti seseorang individu itu. Dan kita nak bercakap berkaitan dengan integriti, di mana pada bulan ini merupakan satu bulan yang cukup istimewa, iaitu sambutan Bulan Integriti Nasional 2023. Silakan kenal siapa tetamu kita, Nurul. Okey, tetamu di sebelah saya iaitu Encik Muhammad Qayyum Salim, merupakan Ketua Seksyen Program Bitara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia IIM. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Okey, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, dan Cik Qayyum, kita nak bercerita mengenai sambutan Bulan Integriti Nasional 2023. Bercakap mengenai integriti, ianya mencakupi satu aspek yang begitu meluas sekali. Kita lihat dalam 360 darjah sisinya, baik dalam kehidupan, aktiviti harian, kekeluargaan, hubungan dan juga dalam pekerjaan. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai integriti, apakah yang ingin diangkat dalam sambutan Bulan Integriti Nasional 2023 ini? Okay, terima kasih Nurul di atas soalan yang diberikan. Okay, sebelum itu saya akan nak share sikitlah peranan Institut Integriti Malaysia IIM dalam memainkan peranannya terutama sambutan Bulan Integriti Nasional. So IIM kini berperanan melalui 3 fokus utama. Yang pertama itu adalah pendidikan, advokasi dan latihan, yang pertama. Yang keduanya adalah penyelidikan dan penerbitan. Yang ketiganya menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai taruh dari pelbagai bidang, sama ada sektor awam maupun sektor swasta itu sendirilah. Peranan yang dimainkan ini adalah selari dengan aspirasi negara dalam pemantapan integriti dan tata kelola yang baik. Tambahan pula ia bertepatan dengan agenda Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun ini dalam pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12 yang lepas. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa kerajaan akan memperkenalkan pelan integriti baharu dan Akta Tata Kelola Sektor Awam. Ini menunjukkan kerajaan sangat komited dalam memastikan integriti ataupun tata kelola baik ini menjadi budaya dalam masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Antaranya yang saya kongsikan pada 18 Oktober yang lepas bersempena Majlis Anugerah Fellow Akademi Sains Malaysia dan Majlis Penganugerahan Top Research Scientist Malaysia 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan gabungan badan pemikir yang mana IIM diletakkan sebagai agensi pemikir utama yang bertanggungjawab untuk perkara-perkara yang berkaitan integriti dan tata kelola baik. Itu sikit banyaklah saya boleh kongsikan. Jadi sepanjang Bulan Integriti Nasional ni kita menjalankan banyak program-program yang akan kita susun. Antaranya antaranya adalah pelancaran Bulan Integriti Nasional itu sendiri yang telah disempurnakan oleh yang berbahagia Tan Sri Ketua Institusi Negara terangkap pengurusi IIM itu sendirilah. Dan antara program-program yang telah kita susun ataupun pengisian dalam semasa pelancaran Bulan Integriti tersebut, kita adakan forum kepimpinan berintegriti Citra Malaysia Madani sebagai satu pengisian pada majlis pelancaran sambutan Bulan Integriti Nasional. Okey, Encik Qayyum, kalau kita melihat perkataan integriti itu sendiri membawa maksud yang cukup mendalam untuk seseorang itu berpegang. Kalau dulu integriti itu ditekankan kepada seorang pemimpin yang harus memegang amanah dan juga tanggungjawabnya dengan penuh berintegriti. Kemudian diolah, integriti itu harus disemai oleh semua lapisan pekerja dan juga masyarakat. Memaham perkataan integriti itu sendiri, apa sebenarnya integriti, dimaksudkan integriti itu? Okey, saya rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Integriti itu sendiri adalah kejujuran, kesempurnaan, keutuhan. Maksudnya kat sini kita nak bagi tahu, dalam kata lainnya, buat sesuatu perkara yang baik ni
walaupun tak ada siapa yang melihatnya. Kita nak bagi tahu ni kalau kita ni ada akta ke, tak ada akta ke, malam ke, siang ke, kita sebagai seorang manusia ni, insan ni seharusnya memastikan apa yang kita buat ni berdasarkan landasan-landasan baik lah, dan integriti lah, ataupun nilai-nilai baik, ataupun kita, dalam kata lainnya integriti tu nilai-nilai baik keseluruhannya. Dan kita nak tahu juga Tuan mengenai sambutan Bulan Integriti Nasional 2023 tahun ini, apakah tema yang diangkat? Okey, terima kasih. Susulan dari Majlis Pelancaran Pelan Integriti Nasional PIN dan Penubuhan Institut Integriti Malaysia IIM pada April 2004 oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Hari Integriti Nasional telah diisytiharkan pada 5 November 2005 sebagai usaha membudayakan integriti, memupuk nilai-nilai murni, sejagat serta memperteguh tata kelola dalam kalangan masyarakat. Tahun ini integriti citra Malaysia Madani merupakan tema yang diangkat. Sempena sambutan Bulan Integriti Nasional, pemilihan tema ini adalah sejajar dengan gagasan Malaysia Madani yang memperihalkan kerangka ikhtiar bagi mengembalikan martabat negara melalui teras pembangunan nilai etika dan akhlak masyarakat. So tema kita ada tahun ini adalah integriti citra Malaysia Madani. Integriti citra Madani. Baik, macam yang Encik Koyum kata tadi, integriti ini satu perkara yang harus dan juga penting ada dalam diri individu. Sehingga ada keperluan untuk mewujudkan satu akta tata kelola. Jadi kalau kita melihat kepada akta itu sendiri, integriti rakyat Malaysia pada ketika ini, kalau kita tengok sejarah penubuhan IIM dah lama dah, tapi integriti, tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap integriti sejauh mana sekarang ni, sampai ada keperluan mewujudkan akta tata kelola pula tu? Saya secara peribadi melihat integriti di kalangan masyarakat kita pada saat ini nampak bertambah baik. Cuma mungkin Yang Amat Berhormat Menteri ingin menekankan atau menitik beratkan bahawa nilai integriti ataupun tata kelola baik itu penting dalam kehidupan maupun di semua sektor, awam maupun swasta. Itu yang saya nampak adalah kewujudan akta tata kelola sektor awam ini adalah satu inisiatif atau mekanisme untuk melihat pematuhan semua pejabat-pejabat awam di semua sektor, untuk memastikan mengikut landasan-landasan yang telah ditetapkan, mengikut lunas-lunas ataupun akta-akta yang telah diwujudkan oleh kerajaan. Mana kat situ check and balance lah. Ya, betul. Dan lebih yang pastinya lebih berstruktur ya. Kalau dulu dia lebih secara umum sahaja pemahamannya. Dan Tuan Koyum, kita nak tahu juga mengenai sepanjang Bulan Integriti Nasional pada kali ini, apakah antara aktiviti dan juga program pengisian yang diadakan? Antara program yang telah kita rancang ataupun telah kita laksanakan, kita susun sepanjang Bulan Integriti ini, itu sendiri itulah. So, yang pertama tadi saya sebut pasal perancangan Bulan Integriti Nasional pada 31 Oktober yang lepas. Yang keduanya kita ada Forum Perdana Ehwal Islam yang tajuk yang kita bawa pada forum tersebut adalah Integriti Dijulang Sahsiah Terbilang. Kenapa kita sebut sahsiah terbilang ni? Jika kita mengamalkan nilai-nilai integriti, nilai-nilai baik ni, kami percayalah sahsiah ataupun nilai kepribadian seseorang itu akan meningkatlah berdasarkan perkara-perkara yang mereka lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah bacaan khutbah Jumaat bersempena Bulan Integriti Nasional, dan tajuk yang kita angkat pada teks khutbah Jumaat itu adalah integriti pendukung kekuatan ummah. Jadi kita nampak, kita highlight juga integriti ni sebagai satu medium lah kepada semua masyarakat, bahawa pentingnya integriti ini untuk kita amalkan, kita budayakan, kita mantapkan dalam kehidupan. Seterusnya kita pergi kepada minggu lepas program Business Management and Governance International Conference 2023 yang kita laksanakan bersama dengan kerjasama Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP pada 9 dan 10 yang lepas. So saya difahamkan pembentangan paper kajian mengenai tata kelola integriti tadbir urus ni turut di bersama, dan lapangan tersebut adalah daripada dalam dan luar negara pembentang tersebut. Dan seterusnya kita ada juga Convention Belia Integriti Negara 2023 yang kita akan laksanakan dalam masa terdekat ini. Jadi gerak kerja telah kita lakukan bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia untuk bersama-sama menjalankan sambutan Bulan Integriti Nasional. Dan mungkin Tuan boleh ulas juga mengenai Anugerah Integriti, Governance dan juga Anti Rasuah, iaitu EIGA, dan
secara ringkas mengenainya. Okey, Anugerah Integriti Governance dan Antirasuah ataupun kita panggil AIGA lah. AIGA telah diperkenalkan pada tahun 2022 buat julung kalinya di peringkat kebangsaan sebagai satu mekanisme untuk mengukur komitmen, usaha serta keberkesanan inisiatif integriti dan tata kelola dalam organisasi. Pengenalan integriti AIGA ini juga adalah satu batu asas, satu batu lonjatan lah dalam pemangkin terhadap pembudayaan integriti dalam sektor awam dan swasta. Dengan adanya AIGA ni, IIM diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi integriti dan tata kelola sektor awam dan swasta melalui produk konsultasi, latihan dan penilaian integriti itu sendirilah. So dapat saya kongsikan sedikit, Majlis Anugerah AIGA 2022 telah diadakan pada 18 Januari yang lepas, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi saya nak highlightkan pada hari ini, Padi Beras Nasional Berhad benar telah diangkat ataupun dipilih dan dinobatkan sebagai penerima anugerah Platinum AIGA untuk 2022. Tahniah diucapkan di atas anugerah yang diterima. Saya kira ianya merupakan satu pemangkin menyuntik semangat kepada agensi lain untuk memberikan orang kata apa, meningkatkan tahap integriti mereka. Kerana integriti dan juga tahap agama kehidupan ni tak saling berkait rapat moral seseorang individu sendiri. Sedikit soalan juga untuk Encik Qayyum. Untuk anugerah AIGA ni, macam mana proses atau kerja-kerja penjurian dijalankan? Sebab kita tahu bagi sesuatu anugerah itu diberikan akan ada check and balance-nya, terutama dalam sektor kerajaan ni. Mungkin kalau hari itu yang kita interview katanya kementerian lain akan menilai kementerian lain dan juga ada pihak luar yang akan mengaudit sekali. So untuk AIGA ni macam mana proses penjuriannya? Okey, untuk AIGA ni penilaian ni lah. Kita sekarang ni sedang berlangsung penilaian AIGA dan saya kira bulan ini adalah bulan terakhir lah penilaian kita. Kita akan ada sesi penilaian yang mana kita akan menilai setiap organisasi yang bersama dengan AIGA ini, yang menyertai AIGA ini dari segi semua aspek. Ada 10 kriteria yang kita telah susun lah, yang kita telah kenal pasti. So kita punya penilai-penilai yang kita akan lantik daripada luar untuk bersama untuk nilai 10 kriteria tersebut. Jika mereka mematuhi kriteria-kriteria yang telah kita susun tersebut, mereka layak untuk diangkat sebagai penerima anugerah emas ataupun platinum tersebut. Okey. Untuk tahun ni dah selesai, so penilaian untuk tahun hadapan. Ya, tahun ni sedang berjalan. Bulan ni akan selesai lah. Okey. Itu dia. Itu saja kesempatan yang kita ada bersama dengan Encik Muhammad Qayyum Salim, merupakan Ketua Seksyen Program Bitara dan Komuniti daripada IIM, pastinya mengenai sambutan Bulan Integriti Nasional 2023. Sebenarnya bagus juga dengan adanya bulan sedemikian, ianya dilihat sebagai pencetus semangat untuk memberi orang kata apa, untuk memberikan satu impak yang begitu positif di kalangan masyarakat dan juga di dalam kalangan pelbagai sektor. Dan kita akan berhenti rehat seketika sekali lagi, Zul, dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, menceriakan lagi pagi Jumaat. Bukan petang, baru pagi lagi ni. Tapi terlebih ceria. Jadi beginilah. Kalau dapat lihat warna pakaian saya ni begitu energetik sekali, begitu menarik perhatian, iaitu kombinasi warna yang begitu cantik mata memandang, sesuai untuk ke majlis-majlis, dan pastinya saya menggayakan pakaian daripada Yan's Creation hari ini dan bercakap mengenai fashion, memartabatkan seni batik Malaysia. Pastinya kita membawakan tetamu yang tak asing lagi, iaitu Puan Yani Bakhtiar atau lebih dikenali sebagai Kak Yan. Kak Yan. Apa khabar Kak Yan, sihat? Baik, selamat pagi. Cantik baju Kak Yan, orang kata saujana selembut mata memandang. Itu antara pakaian yang kegemaran saya, yang saya dah gayakan daripada dulu lagi sebenarnya. Saya rasa antara dalam berita. Okeylah, terima kasihlah Bernama TV jemput Kak Yan kali ini dapat berkongsi dengan adik-adik di luar sana yang berkecimpung dengan batik ya. Dan Kak Yan pun kita dapat saksikan, Kak Yan bukan satu nama asing lagi dalam industri fashion Malaysia. Telah pun menghasilkan pelbagai rekaan pakaian dengan pelbagai tema. Dan mungkin Kak Yan boleh ulas tentang batik asli Malaysia. Apakah keistimewaan batik asli Malaysia sehingga ianya sesuatu yang perlu diangkat dalam elemen fashion Malaysia? Okey, sebenarnya Kak Yan cerita dulu bermulanya Kak Yan. Kak Yan ni selalu membawa baju-baju koleksi Kak Yan fashion show, kadang dekat London, dekat Kanada, dekat US. Jadi yang terbaru ni dekat US dan
Kak Yan membuat satu promosi untuk jenama kita untuk dijual di sana. Di sana dia orang sediakan hotel. Di dalam hotel tu akan dipajang kita punya baju dan salah satu yang Kak Yan bawa tu yang paling laku sekali adalah batik. Batik tu simple je desainnya ya, tak payah nak bawa yang banyak-banyak sangat, dia punya design simple. Jadi motif yang Kak Yan fokuskan untuk US punya market adalah macam ada bunga-bunga roses and daun, lepas tu yang terbaru ni belang harimau macam tu. Yang saya gayakan ketika ini. Dia ada orchid punya bunga. Jadi adalah kita punya hasilan lukisan sentuhan. Sentuhan Malaysia. Okey Kak Yan, kita nak bercakap mengenai pakaian yang sedang digayakan oleh model ketika ini kan. Ini adalah merupakan antara sentuhan batik Malaysia juga. Ya. Dan mungkin Kak Yan boleh ceritakan untuk dalam proses nak mengilhamkan karya ini bagaimana tercetusnya idea. Okey, Kak Yan selalu buat fashion show di US dan next ni dekat New York. Jadi kalau dekat New York, Kak Yan kena campurkan batik tu dengan ada bling-blingnya sedikit. Bling-bling untuk bagi dia glamour sikit. Kalau sekiranya dekat Las Vegas, suka yang macam Kak Yan pakai ni, yang simple. Macam tu. Dapat kita saksikan kombinasinya begitu menarik sekali. Sedap mata memandang, dia tidak terlalu banyak sangat, tak berserabut, dia orang tak suka. Dia suka yang simple, yang tak banyak corak sangat lah gitu. Okey, bagi pandangan Kak Yan yang telah pun membawa fashion Malaysia ke pentas dunia dan telah pun memasuki market di luar negara di Amerika Syarikat khasnya, dan kita nak tahu juga cita rasa orang di luar sana. Kalau macam kita di sini mungkinlah sukakan sesuatu warna yang agak meriah, tetapi mereka cita rasa daripada segi pemilihan warna tu, selain daripada Kak Yan kata rekaan yang agak ringkas, warna bagaimana pula menjadi pilihan mereka? Dia macam-macam. Kalau dekat New York, dia ada yang glamour sikit, yang colourful sikit. Tapi kalau dekat San Francisco, dia suka yang etnik sikit. Macam Las Vegas, dia suka yang cardigan, yang soft-soft punya warna sikit. Macam tu, dia lain-lain lah. Itu dia punya. Saya tertarik dengan quote tu, what you wear reflect who you are. Kalau tak silap quote itu. So, membawa sentuhan Malaysia, batik Malaysia ke persada antarabangsa. Macam mana Kak Yan melihat penerimaan khususnya orang Amerika Syarikat ni terhadap batik Malaysia? Sebab dekat sana tu banyak sangat koleksi kain. Tapi diorang sangat menghargai hasil karya seni batik kita yang diorang tidak ada. Jadi kalau mana-mana adik-adik nak buat bisnes untuk ke market keluar negara, cari yang kita buat, Malaysia sendiri buat. Ini keistimewaan. Ini semua memang rekaan sepenuhnya daripada Kak Yan ya. Kak Yan, kita ada pembatik yang dah cukup lama juga, dan satu pembatik yang buat batik yang Nurul pakai ni, yang Kak Yan berjumpa dekat London. So dia Cina. So dia yang buat batik untuk Kak Yan. Kak Yan design, dia yang buat batik. Saya lihat banyak elemen batik sebenarnya. Bukan hanya batik Malaysia, ada elemen di Borneo juga turut diangkat ya Kak Yan. Mungkin Kak Yan boleh kongsikan antara elemen-elemen batik yang diangkat dalam pentas peragaan kali ini. So kalau yang untuk dekat US, dia suka yang warna yang ceria-ceria macam ni. Tapi kalau untuk dekat market LA, dia macam kucing punya, Sarawak punya, etnik punya tu, dia sangat suka. So itulah Kak Yan. Dia maksudnya pelbagai lokasi mempunyai cita rasa yang berbeza-beza. Ya, mempunyai cita rasa yang berbeza. Jadi kalau nak bawa batik, bawa je macam cardigan aja. Cardigan, kaftan, itu je dia orang nak. Kak Yan market sekarang ni dekat US banyak. So ada yang presentkan kita punya barang, orang dekat sana. So dia orang kat sana akan mempromosikan dalam 3 bulan sekali. Kadang bulan ni dia dekat San Francisco, bulan ni dekat LA, lepas tu yang next Kak Yan datang ni 3 tempat Kak Yan nak datang. Mula New York bulan 2 ni, 14 hari bulan 2 ni New York,
buat fashion show tu yang glam-glam sikit. Lepas tu Kak Yan terbang lagi Las Vegas, itu promosi dibuat di sebuah hotel. Di bilik hotel tu akan dipajang lah, ada dalam IG Kak Yan tu. Di situ buyer akan datang. Itu cerita, dan pilih. Itu kita cerita luar negara Kak Yan. Tapi kalau kita kat sini ni tengok-tengok baju model pakai cantik je kan. Nak dapatkan pakaian Kak Yan di dalam negara pula. Di dalam negara, Alhamdulillah Kak Yan diambil oleh Park Sen Pavilion untuk dibagi tempat yang cantik. Macam yang dekat Park Sen Pavilion ni lebih kepada yang eksklusif sedikit, yang lebih ni sikit. Jadi ada Park Sen, ada 10 cawangan Park Sen kat sini. Okey Kak Yan, menyebut berkaitan dengan rekaan dalam memperagakan sesuatu design tu, sudah pastinya seorang pereka fashion tu akan datang ilham-ilhamnya di luar jangkaan. Apabila Kak Yan membawa satu tema tradisional Malaysia yang ada di Semenanjung dan juga Borneo, so macam mana Kak Yan boleh mendapat idea-idea tu? Ada buat kajian ke, ataupun ada rujuk sesiapa ke? Dia ikut pengalaman yang kita dah tempuhi. Misalkan kita buat kali ni fashion show etnik Sarawak, lepas tu dia dekat situ suka yang tu, lepas fashion show dia akan selalu pengunjung akan datang pergi belakang stage rebut kita punya baju. I nak ni, I nak ni, I nak. Dari situ kita boleh dapatlah ilham datang sendiri je. Ilham tak boleh nak tiru. Kalau tiru dia lambat, tak boleh. Ilham kita buat je. Design ni kita buat je. Maknanya di mana-mana sahaja datang di mana terus. saja macam bawa, ni, bawa buku macam lah. ni. Tak ada. Kak Yan buat design tu, Kak Yan kain tu, Kak Yan buat design macam ni. Buat gunting terus. Kak Yan tak payah pakai pola-pola lagi dah. Orang berpengalaman. Je. Cuma kalau design batik tu, kita lukis ni, I nak fokus macam ni, bunga orkid. Kan kat Malaysia ni banyak orkid kan. So bunga orkid, dan you buat macam ni, you bagi campur belang harimau lah, zebra lah, you buat macam tu. So itu yang mendapat sambutan. Banyak. Kak Yan memang banyak jual untuk LA punya, untuk Las Vegas. Las Vegas yang paling laku. So Kak Yan jual pun dekat sana, harga wholesale tu harga retail dekat sini. Dia orang dekat sana dia bawa kat butik dia orang, so dia jual lah jadi eksklusif lagi satu-satu. Laku. Itu dia. So next ni Kak Yan pergi bulan 2. Pakaian yang begitu cantik sekali. Saya rasa ini merupakan antara satu trademark ini Yogyakarta. Jogja terbaru ni IFF, Datuk YB Datuk Sahreza, Datuk Seri Sahreza bawa Kak Yan. So dekat situ bila fashion show dia orang dah beli dah, I nak ni, nak ni, nak ni. Kalau kita ni di Malaysia mungkin dah perlu tukar persepsi ya Kak Yan. Ini dekat Canada. Canada dia suka warna macam ni. So Kak Yan continue lah warna macam tu. Dia punya campuran dia tu linen. Dia suka linen. Material juga material tu linen. Kak Yan guna material tak ada satin, semua dia orang tak pakai. Tu pengalaman Kak Yan yang suka. Kak Yan pergi ke London. London Expo kat London, Pure London namanya. Itu menghadiri semua designer 700 banyaklah 700 kaunter berbagai negara. Dekat situ tu Kak Yan akan kaji satu persatu kenapa dia orang ni macam ni. Dia orang tak guna polyester lagi dah. Dia orang guna cotton, rayon, kainnya selesa ya. Kain selesa. Dia orang luar tak pakai polyester langsung. Tak ada. Begitu yang sebab tak ada. So kita follow itulah. Kalau nak buat market dekat sana, bawalah benda-benda tu yang di Canada itu. Dan sebenarnya kita tertarik juga dengan pakaian dan juga rekaan. Kita tahu pakaian, rekaan, fashion ini secara tak langsung merupakan duta kecil kepada negara kita di luar sana. Kalau Kak Yan pergi kat US, mana Malaysia? Ada orang tak kenal Malaysia, ada orang kenal Penang. Penang. Kuala Lumpur dia orang kenal lah. Penang. Kak Yan memang bangga lah kalau pergi kat sana, bendera mesti Kak Yan pajak dekat satu meja tu. Kak Yan bangga lah cakap di Malaysia. Maknanya negara lebih dikenali melalui fashion juga secara tak langsung Kak Yan. Ya, secara tidak langsung kita mempromosikan Malaysia ke dunia antarabangsa. Tu kerja Kak Yan lah. Ikhlas Kak Yan buat. Tadi diucapkan semoga usaha Kak Yan ni orang kata apa, Allah saja yang membalasnya, bahawa nama Malaysia naik ke pusat antarabangsa. Walaupun sedikit, tapi lama-lama kan dia menjadi bukit kan. Macam juga bisnes, mula kecil dulu, kemudian baru dia membesar. Betul tak? Macam tu. Lagi satu Kak Yan, macam mana Kak Yan membrandingkan bahawa okay, this is product Malaysia, this is not Indonesia, Thailand, Vietnam or so on. Ini merupakan produk Malaysia, branding Malaysia, so this is the product. So macam mana Kak Yan brandingkan benda tu di persada antarabangsa? Itu sebab Kak Yan fokuskan buat design tu, ada ciri-ciri apa yang terbanyak ada dekat Malaysia ni. Orkid. Kak Yan buat lukisan tu orkid, daun keladi, macam tu.
dia orang dah tahu ni supaya Malaysia. mereka tidak keliru. Itu sebab ini fokus, ini market US ni. Market US yang Nurul pakai. Itu dia market US ketika ni patutlah rasa Bolehlah Nurul fly ke US. semangat tu lain sikit hari ni kan. Okey, dan Kak Yan, seperti kita ketahui Indonesia juga turut mempunyai rekaan batik mereka. Dan apa yang membezakan antara rekaan kita dan juga rekaan batik daripada negara luar? Oh, Kak Yan selalu buat promosi dekat Indonesia. Dan dia orang suka sangat batik kita. Sebab dia orang ni batik dia orang asyik tu je. Dia pucuk-pucuk inilah macam tu kan. Kita punya lain. Lagi abstract. Jadi percayalah. Kak yang buat fashion show dekat JCC Jakarta tu, lepas fashion show dia orang dah berebut dah beli kita punya batik. Cuma nak masuk pergi sana tu susah. Sebab dia orang takut kita mengalahkan dia orang. Sebab dia orang tak boleh. Macam tu dia orang jaga dia orang punya ekonomi orang-orang rakyat dia. Dia tak bagi orang luar masuk yang lebih cantik. Itu susah sikit nak masuk. Kena cukai 100%. 100% cukainya. Sekarang Kak Yan jarang sikit masuk, sebab itulah pernah satu kali tertangkap dekat airport kena bayar cukai. So Indonesia memang dia canggih, tapi kita punya lagi canggih. Kalau kita dalami penuh-penuh. Macam Kak Yan ni buat ni, kekalkan yang ni je Kak Yan punya. So signature signature ini je. Senang je, dia orang tengok je, oh ini Kak Yan punya. Betul. Harga mahal Kak Yan jual sebab dia punya kos mahal. Batik sutra kan eksklusif. Satu ini Kak Yan jual dekat Paksen Pavilion 2,500. Orang beli. Orang Kanada ada datang, orang US datang beli. Betul Kak Yan tak tipu. Tapi kalau kita tengok balik pun kualitinya sememangnya berbaloi. Dengan sutera yang berkualiti tinggi dan nampak halus sekali Okey, dan Kak Yan nampaknya ini sahaja yang kesempatan yang kita ada. Banyak-banyak. Tetapi banyak sebenarnya pengisian yang kita dapat. Kita buat satu slot khas untuk wanita dimunculkan kembali untuk siri kedua, insya-Allah Nurul sebagai perangai. Okey, terima kasih Kak Yan untuk perkongsian. Terima kasih juga. Okey. Terima kasih Kak Yan, dan terima kasih kita ucapkan juga kepada penonton kita hari ini. Kak Yan masih lagi duduk. Ni pakaian yang digayakan oleh Kak Yan Yan's Creation Yani Bakhtiar. Daripada Yani Bakhtiar. Dan kesempatan yang ada hari ini dah nampaknya esok dah nak berhujung minggu. Banyak aktiviti berehat-berehat. Tetapi yang pastinya kita kata sekali lagi, hati-hati dalam perjalanan nak memandu, nak berbelanja, ikutlah ekonomi kita juga. Dan untuk itu saja, saya Izri Yusof. Saya Nurul Umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Salam dari US. Wow, Nurul. Jom kita.